ni, walaupun kita dah tahun 2025, saya masih lagi turun di kawasan Parlimen Kepala Batas. Masih lagi ada rakyat Kepala Batas yang catu berah. Catu untuk beli beras. Bila saya tanya, mak beli beras selalunya berapa kilo per sebulan dan sebagainya. Dia kata, YB, kalau ada duit, belilah. Hak sekampit 5 kilo ataupun 10 kilo. Kalau tak ada duit, belilah sekilo. Kan, tu pun boleh makan. Saiz genggam makan. Maksudnya, kalau rakyat di tempat saya masih lagi ada yang catu makanan, saya rasa berdosa. Saya rasa aku boleh makan dengan sedap, dengan family, tapi masih lagi ada rakyat di Kepala Batas yang tak makan. Waduh, itulah dia sahabat semua. Apa dia cakap tadi? Dia rasa berdosa, ya. Ahli Parlimen Kepala Batas daripada Parti PAS, seorang ustazah, ya. Dia cakap dia rasa berdosa kerana rakyat di Kepala Batas nak beli beras pun susah katanya. Jadi apa sebenarnya tugas Ahli Parlimen Kepala Batas ini? Kenapa dia tidak membantu? Ya, kenapa tidak mengulurkan bantuan sahabat-sahabat semua? Kita boleh nampak YB Steven Sim. Orang datang dari Kelantan pergi ke Pulau Pinang, ya, lepas tu terpaksa tidur di dalam kereta, menginap di kereta kerana tiada tempat tinggal, ya, dengan anak beranak semua sekali dengan isteri, ya, anaknya kalau saya tidak silap ada 5 orang anak, terpaksa tidur dalam kereta. Tapi apa yang dilakukan oleh YB Steven Sim, sahabat semua? Ya, apa yang dilakukan oleh YB Steven Sim, dia bantu. Ya, mereka tidak rumah, dia bantu cari rumah. Jadi itulah yang dilakukan oleh pemimpin yang bertanggung jawab. Bukan hanya pandai, ya, bercakap dalam siri podcast, ya, mengeluh dan sebagainya. Jadi di mana tanggung jawab kamu sebagai seorang ahli parlimen? Kalau tanggung jawab seperti ini pun sukar untuk kamu lakukan. Ini satu yang amat-amat memalukan. Jadi ini keluarga yang dibantu oleh YB Steven Sim, ya, keluarga lelaki ini berasal daripada Kelantan. Sekarang ini sudah dapat rumah yang ditolong oleh YB Steven Sim. Lepas tu sudah dapat pekerjaan, ya. Dan selain daripada dapat pekerjaan, gajinya agak bagus daripada sebelum-sebelum ini. Jadi inilah buktinya sahabat semua, kalau mau membantu jangan buat bising, teruskan, ya, dengan segala usaha seperti mana yang dilakukan oleh YB Steven Sim. Tapi malangnya sahabat semua, apa yang berlaku kepada Ustazah Siti Mastura, ahli Parlimen Kepala Batas ini, yang pertama saya katakan, dia sebenarnya telah pun gagal untuk menjaga kebajikan rakyat di Parlimen, ya, yang menyokong beliau untuk membantu mereka. Tetapi dia pula, ya, mengeluh di Parlimen, kononnya dia rasa berdosa kerana mereka tidak boleh makan secukupnya. Tetapi soalnya di sini, adakah Siti Mastura ini rasa berdosa apabila dia menfitnah, ya, pemimpin DAP? Dan apabila dia menfitnah, dia pula kalah saman fitnah. Hampir 1 juta ringgit sahabat semua, ya, Parti PAS membantunya untuk membayar kepada 3 pemimpin DAP. Bayangkan kalau Parti PAS ini membantu pungut duit yang hampir 1 juta ini diberikan kepada rakyat di Kepala Batas. Ya, mungkin kalau hanya sekadar 5 kilo, ya, mungkin boleh dibantu dengan 800.000 ringgit, hampir 1 juta yang diberikan kepada ahli parlimen, ya, pemimpin daripada DAP. Tapi mereka sanggup bayar, ya, kerana menfitnah daripada mereka sanggup untuk membantu rakyat di parlimen mereka. Ini satu yang amat-amat memalukan. Dan mungkin dia tidak sedar bahwa fitnah itu juga adalah satu kesalahan besar, dosa besar ketimbang dengan apa yang dia katakan. Karena kononnya dia rasa berdosa karena melihat rakyat tidak cukup makan dan sebagainya. Jadi ada duit pula untuk bayar saman fitnah. Bertungkus lumus bersama-sama dengan PAS untuk pungut duit bayar saman fitnah.
bayar kepada DAP dan sebagainya. Tapi bantu rakyat di kepala batas yang dimenangi oleh mereka, yang menyokong mereka untuk jadikan dia sebagai ahli parlimen, pun dia tidak mampu untuk lakukan, sahabat-sahabat semua. Ini satu yang amat-amat memalukan. Jadi berkaitan dengan isu ini, saya ingin membawakan Anda sekali lagi. Mungkin ada di antara Anda yang sudah lupa ya berkaitan dengan fitnah yang dibuat oleh Siti Mastura ini, ustazah daripada Patipas ini. Mari kita ulang berita sekali lagi supaya Anda yang mungkin baru bersama dengan channel ini, Anda tahu ya, Siti Mastura kata dia rasa berdosa, tapi adakah dia rasa berdosa juga ya selepas menfitnah, kalah sama fitnah, lepas tu Patipas bantu dia untuk pungut duit hampir 1 juta ringgit untuk diberi kepada pemimpin DAP. Ya, kalau mereka kumpul duit ya, lepas tu diberi kepada rakyat supaya beli beras, adakah itu satu yang lebih baik daripada kerja menfitnah setiap hari, kalah sama fitnah, bayar DAP, sumbang duit kepada DAP. Jadi sebenarnya sahabat semua, apa sebenarnya pendirian mereka? Adakah menfitnah itu satu ajaran ataupun satu yang dibolehkan dalam Patipas? Ya, adakah itu sesuatu yang dibolehkan? Ini satu pertanyaan yang seringkali ya keluar dalam pikiran kita. Jadi kalau kita lihat dan kita baca sekali lagi berita ini, apa yang berlaku ya apabila ahli parlimen kepala batas Ustazah Siti Mastura telah dikatakan telah menyelesaikan bayaran sebanyak 830.000 34.75 sen, hampir 1 juta, merangkumi ganti rugi, kos guaman dan faedah kepada veteran dan pemimpin DAP, yaitu Lim Kit Siang, Lim Guang Eng dan juga Teresa Kok susulan kalah saman fitnah seperti yang diputuskan Mahkamah Tinggi bulan Desember lalu. Pembayaran dilakukan melalui cek ke akaun firma Guaman yang mewakili ketiga-tiga plaintiff, Datuk Sangkara Narayan Nair semalam. Dan peguam mewakili si Ustazah Siti Mastura ini, Yus Farizal Yusuf, berkata, meskipun pembayaran sudah dibuat, pihaknya memohon uang berkenan disimpan dalam akaun peguam plaintiff sehingga proses rayuan di Mahkamah Rayuan diselesaikan. Jadi saya ingin maklumkan, katanya satu persetujuan telah dicapai dan saya percaya Datuk Nair ya peguam pihak plaintiff boleh mengesahkan perkara ini. Defendant telah membuat pembayaran ke akaun firma Guaman Nair yang dengan syarat berkenaan disimpan dalam akaun tersebut sehingga rayuan di mahkamah selesai, katanya. Jadi itu antara apa yang berlaku ya kepada Siti Mastura ini. Jadi kalau kita lihat Mahkamah Tinggi menjadwalkan prosiding dan memutuskan Mastura bagi menangguhkan pembayaran kepada ketiga-tiga. Dia coba menangguhlah tapi akhirnya mereka pun sudah kumpul duit, sudah kumpul lebih daripada cukup dan kemudian dia membayar saman fitnah sebanyak 830.000, hampir 1 juta ringgit. Tapi ya apabila dia sebagai ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat ya di kepala batas, ya tanggung jawab dia apa sahabat semua? Tanggung jawab dia adalah menjaga kebajikan rakyat, membantu rakyat yang memilih beliau sebagai wakil mereka, sebagai wakil rakyat, sebagai ahli parlimen. Tapi dia apa yang dia buat, dia kata dia cuma pergi tengok, rasa kesian, rasa berdosa. Lepas tu di podcast ceritakan. Lepas tu buat fitnah karena arah bayar hampir 1 juta ringgit, ya bertungkus lumus Patipas ya untuk mengumpul duitnya untuk bayar saman fitnah kepada DAP. Wow, adakah itu tidak berdosa sahabat-sahabat semua? Atau macam yang saya katakan tadi, adakah fitnah itu adalah amalan ya ajaran daripada Patipas? Tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopa Channel, kita berjumpa lagi. Sekian, bye-bye.